Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Nadia binti Muhammad Anwar. Selaku moderator kumpulan saya, kami akan membincangkan tentang falsafah ilmu. Saya akan menjelaskan tentang konsep asas ilmu. Definisi ilmu dari segi perspektif Islam ialah suatu himpunan pengetahuan manusia hasil usaha pemahaman manusia yang lengkap merangkumi semua aspek, struktur, sistem, hukum-hukum yang berkaitan dengan sesuatu yang dikaji dan diselidiki sehingga dapat memberi keyakinan di hati untuk mengamalkannya dengan benar. Dari segi perspektif barat pula ialah ilmu adalah pengetahuan yang boleh diperoleh melalui pengalaman dan bagaimana manusia memikirkan tentang sesuatu melalui kaedah tertentu. Barat hanya menerima ilmu melalui perkara yang dapat diukur atau dapat dibuktikan dalam makmal sahaja. Mereka menolak perkara-perkara gaib seperti akhirat, syurga dan neraka kerana perkara tersebut tidak dapat dibuktikan secara saintifik. Seterusnya, pembahagian ilmu. Menurut Imam Al-Ghazali, terdapat dua kategori ilmu, iaitu ilmu fardu ain ataupun ilmu wahyu. Ilmu fardu ain berkaitan dengan ajaran asas dan perlu bagi setiap hamba Allah. Ilmu yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap umat Islam, contohnya akidah, syariat dan akhlak. Yang kedua ialah ilmu fardu kifayah. Ilmu ini berkaitan dengan urusan keduniaan yang perlu bagi umat Islam. Ilmu yang diperolehi melalui akal manusia, perlu untuk kesempurnaan hidup manusia. Kewajipan menuntut ilmu hanya terbatas ke atas segolongan manusia sahaja. Contohnya ialah ilmu sains, ilmu fizik dan ilmu ekonomi. Pendapat Ibn Khaldun pula mengatakan bahawa terdapat dua kategori ilmu, iaitu ilmu nakliyah, iaitu ilmu Al-Quran dan Al-Sunnah. Ilmu bersumberkan syariat, wahyu seperti Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang kedua, ilmu bukan bersumberkan wahyu seperti ilmu hadis, usul fiqh, ilmu kalam dan ilmu tasawuf. Yang kedua ialah ilmu akliyah. Ilmu akliyah hasil daripada akal dan pemikiran manusia yang berhubung rapat dengan kemajuan dan peradaban manusia. 4 kategori iaitu ilmu logik ataupun ilmu mantik, ilmu fizik, ilmu metafizik iaitu perkara gaib dan ilmu pembelajaran. Seterusnya kita akan beralih kepada panel kita yang pertama, iaitu soalannya ialah apakah tujuan, sifat dan kepentingan ilmu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mengupas tentang tujuan ilmu, sifat ilmu dan kepentingan ilmu. Pertama sekali, tujuan ilmu adalah untuk mengenal pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia dibekalkan dengan akal yang mempunyai keupayaan yang amat dahsyat. Untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah perlu menggunakan akal yang tinggi. Akal sentiasa menghubungkan segala pengetahuannya dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajipan manusia untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui ilmu yang benar menggunakan akal dan panca indera yang dianugerahkan olehnya. Yang kedua, tujuan ilmu adalah untuk menghubungkan ilmu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menghubungkan kembali ilmu itu dengan penciptanya, kerana ilmu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga bersifat dengan maha mengetahui, tiada satu pun yang terlindung daripada pengetahuannya. Manusia tidak boleh lupa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia dan mengajarkan kepada manusia yang pertama iaitu Nabi Adam AS beberapa ilmu. Kita wajib menghubungkan ilmu dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat aliman agar kita tidak tersesat. Seterusnya, mencapai kebenaran. Mencari ilmu adalah untuk sampai kepada kebenaran, iaitu al-haq.
dan keyakinan al-yakin. Melalui ilmu, segala kepalsuan dan kebatilan dapat dihapuskan. Ilmu mampu mengeluarkan seseorang daripada keraguan kepada keyakinan. Kebenaran yang mutlak dan pasti adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, berilmu dan beramal. Berilmu sahaja tidak memadai kerana tuntutan ke atas ilmu ialah melaksanakan kefahaman dan roh itu sendiri. Orang yang berilmu tetapi tidak beramal dengan ilmunya merupakan sesuatu kekejian. Orang yang berilmu tetapi tidak beramal mendapat celaan dan ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya ialah untuk membentuk kerohanian. Al-Quran seringkali menjelaskan bahawa ilmu dapat membentuk kerohanian seseorang yang akan menyebabkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang mengabaikan nilai-nilai kerohanian akan tempang kerana manusia bukan terbina daripada unsur jasmani semata-mata, bahkan dilengkapkan dengan unsur rohani. Kebahagiaan hidup selalunya dirujuk pada kebahagiaan rohani itu, ketegangan jiwa. Seterusnya, saya akan mengupas tentang sifat-sifat ilmu. Yang pertama, Rabbaniyah. Ilmu dalam Islam bersumberkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bersifat Rabbaniyah ataupun ketuhanan. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi sumber ilmu yang utama. Rabbani juga meliputi daripada segi penggunaan ilmu itu sendiri. Ilmu digunakan untuk kebaikan manusia dan alam seluruhnya. Apabila ilmu tidak dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, manusia akan menjadi takbur dengan kelebihan yang ada padanya. Matlamat ilmu adalah untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya adalah terbuka. Sumber untuk memperoleh ilmu adalah sentiasa terbuka dan tidak terbatas kepada Al-Quran dan As-Sunnah sahaja. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengambil ilmu dari sumber yang benar, sama ada melalui kajian, pemerhatian dan seumpamanya. Walau bagaimanapun, hasil atau dapatan dari sumber yang bertentangan dengan kenyataan Al-Quran dan As-Sunnah adalah ditolak. Sumber ilmu tidak semestinya daripada orang Islam sahaja. Bahkan Islam menggalakkan umatnya untuk mengambil ilmu daripada sesiapa sahaja, asalkan tidak bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya, syumul. Islam menerima dan mengiktiraf semua ilmu yang bermanfaat. Ilmu bersifat syumul ataupun menyeluruh. Islam meletakkan ilmu agama dan dunia adalah sama penting. Islam amat menekankan ilmu fardu kifayah di samping ilmu fardu ain. Tanpa ilmu fardu kifayah, ilmu fardu ain tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Seterusnya, para sahabat sekalian, saya akan menyatakan tentang kewajipan menuntut ilmu. Seseorang Muslim dapat memelihara akalnya dengan ilmu dan mempergunakan akalnya untuk mendapatkan petunjuk serta nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, di sisi Islam, menuntut ilmu adalah sesuatu amalan fardu dan mulia bagi setiap Muslim dan Muslimah. Rasulullah SAW pernah bersabda yang berbunyi, mencari ilmu adalah fardu ke atas setiap Muslim. Hadis riwayat Ibn Majah. Sehubungan dengan itu, Allah Subhanahu Wa Taala juga menyeru kepada setiap Muslim supaya terus menerus dalam menuntut ilmu. Dialah yang akan mengangkat darjat para ulama. Ilmuwan juga digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang yang bertakwa.
Allah juga berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Surah Al-Fatih ayat 28. Oleh yang demikian, kita dituntut oleh Islam supaya bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu pengetahuan, supaya semakin bertambah ilmu, maka semakin dekatlah diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu itu merupakan cahaya untuk kita merasai keesaan Allah Subhanahu Wa Taala serta kekuasaannya dan keagungannya. Dengan ini akan bertambahlah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Baiklah, terima kasih kepada panel kita yang pertama di atas penjelasan dan penerangan yang begitu jelas dan bermanfaat. Seterusnya kita akan beralih kepada panel kita yang kedua dengan soalannya, apakah hierarki ilmu dan adab-adab menuntut ilmu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari moderator kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit ilmu mengenai tajuk kita pada hari ini. Saya Muhammad Al-Fahmi bin Amri selaku panel kedua ingin menerangkan tentang apa itu hierarki ilmu. Okey, mari saya jelaskan. Hierarki ilmu dalam menentukan hierarki ilmu terdapat perbezaan ketara antara Islam dengan Barat. Islam meletakkan wahyu sebagai hierarki yang paling atas. Yang paling atas atau utama. Menurut Islam, secara tertibnya hierarki ilmu dapat disusun seperti berikut. Yang pertama, ilmu wahyu, iaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang kedua, ilmu indra. Yang ketiga, ilmu akal, dan yang terakhir sekali, ilmu intuisi. Manakala Barat pula meletakkan sumber dari akal dan pengalaman indra pada tahap yang paling atas, lebih tinggi daripada sumber ilmu wahyu. Ini kerana falsafah mereka yang hanya menerima ilmu dari sumber empirik sahaja, iaitu indra dan akal. Itulah mereka. Seterusnya, berkaitan dengan soalan kedua yang moderator tanya tadi, iaitu apakah adab-adab menuntut ilmu. Okey, saya akan jelaskan antara lima sahaja adab menuntut ilmu pada hari ini. Okey, yang pertama sekali, adab menuntut ilmu adalah ikhlas niat. Kewajipan ke atas setiap Muslim di dalam memastikan niat kita menuntut ilmu ikhlas kerana Allah dan bukannya untuk mencari habuan dunia yang sementara, kerana Rasulullah SAW juga pernah memberi amaran yang mana Allah akan menyediakan tempat di dalam neraka bagi mereka yang menuntut ilmu untuk kesenangan dunia semata-mata, tanpa memikirkan maslahat Islam dan umatnya. Memang agak susah untuk ikhlas dalam belajar, tapi kita mesti terus berusaha ke arahnya. Kita yang berada dalam sistem sekular yang mementingkan material menyebabkan kita terlupa bahawa ilmu yang dipelajari mungkin untuk mendapatkan tempat dan kedudukan serta kerja, tetapi adalah untuk menjauhkan kita daripada kejahilan, yang mana dengan ini mampu menjadi perisai diri di dalam melawan arus kesesatan dan seterusnya membawa perubahan kepada keislaman. Jadikanlah diri kita sebagai padi yang mana semakin berisi semakin tunduk ke bumi kerana merendah diri. Jangan jadi sebagaimana lalang yang tinggi semakin mendongak ke langit kerana sombong. Ingatlah bahawa orang yang benar-benar ikhlas dalam menuntut ilmu sahaja yang mampu memiliki sifat terpuji termasuk merendah diri. Seterusnya, ada ilmu yang kedua ialah tekun, berusaha dan tawakal. Kita hendaklah sentiasa bersungguh-sungguh dalam pembelajaran tanpa menurut keadaan dengan menghindari perasaan malas dan mudah jemu dengan buku pengajian. Ini dapat diatasi dengan membaca nota atau buku-buku yang kecil dan ringan, atau mendengar kaset ceramah agama yang berbahasa Melayu dan sebaiknya dalam bahasa Arab lah. Perkara ini mampu melembutkan hati kita kerana sesiapa yang menjauhi nasihat atau tak sekiranya diri didekati Allah akan mengeraskan hatinya, sebagaimana firman Allah dalam ayat 5 surah As-Saff yang bermaksud, dan ingatlah ketika mana Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kamu menyakiti sedangkan kamu mengetahui bahawa aku ini adalah utusan Allah kepadamu?"
Maka tak kala mereka buat endah tak endah saja, lalu Allah memalingkan hati mereka dan Allah tak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Maka kita hendaklah sentiasa berbuat baik. Seterusnya, kita hendak ada menuntut ilmu seterusnya ialah menjauhi maksiat. Kita mestilah menghidupkan budaya amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam diri dan suasana sekeliling mengikut kemampuan yang ada. Sesungguhnya ilmu itu adalah nur yang suci yang mana ia tidak dapat kita perolehi jika diri kita sentiasa disaluti dengan najis-najis dosa. Cubalah sedaya upaya yang mungkin di dalam menghindari kehendak nafsu kita dengan menutup segala jalan yang menuju ke arahnya. Okey, jangan kita sesekali membuka jalan kepada maksiat untuk bertapak di hati kita. Janganlah terlalu mengambil mudah dan endah tak endah sahaja terhadap perkara maksiat. Ini yang mana ia akan menjerumuskan kita dalam maksiat yang lebih besar lagi. Okey. Dan seterusnya, ada ilmu seterusnya ialah memilih teman yang soleh. Pilihlah teman yang mampu membawa kita ke arah kebaikan dan cubalah hidupkan budaya nasihat menasihati antara satu sama lain. Di dalam rumah kita sendiri, sama ada berbentuk rasmi atau diskusi kitab atau memiliki perbincangan yang tidak rasmi setiap hari. Sebagai contoh, Luqman Al-Hakim pernah berpesan kepada anaknya supaya sentiasa bersama orang-orang yang alim dan soleh serta menghadiri pelbagai majlis ilmu, kerana apabila Allah menurunkan keberkatan, kita turut sama memperolehinya. Di samping itu, apabila kita sentiasa bersama orang-orang yang soleh ini, kita akan lebih akan menasihat, orang soleh ini akan menasihat kita ke arah kebaikan serta menegur kita apabila kita melakukan sebarang kesilapan. Seterusnya, ada ilmu yang terakhir daripada saya ialah kita hendaklah menjaga kehormatan diri. Okey, kita ni wajib tahu menjaga kehormatan diri sendiri dan juga orang lain. Tutup segala keaiban diri dan orang lain. Kita janganlah membuka keaiban orang lain dan keaiban kita, kerana ia akan membawa kepada keredaan Allah dan Allah tidak akan meredainya. Maka kehidupan kita tidak akan dicuri rahmat dan keredaan dan rahmat Allah sahaja. Ini kerana rahmat Allah saja yang mampu merasakan kebaikan dalam kehidupan seharian, manakala mereka yang jauh daripada rahmat Allah, hidup mereka akan dipenuhi dengan perkara yang kurang baik dan derita. Maka kita janganlah sesekali menyakiti hati orang lain. Kita kena tahu bahawa doa orang yang dizalimi adalah lebih bahaya daripada panah malam. Firman Allah, sebagai contoh firman Allah dalam ayat 12 surah Hujurat, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan perasaan prasangka. Sesungguhnya sebahagian daripada prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah pula sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Adakah salah seorang daripada kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka sudah tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat dan lagi maha penyayang. Oleh itu, apa yang saya dapat simpulkan adalah betapa pentingnya adab menuntut ilmu ini, kerana ia mempengaruhi pelbagai aspek. Okay, sekian daripada saya selaku panel kedua. Jadi saya serahkan kembali majlis kita pada hari ini kepada saudari moderator. Terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah, terima kasih kepada saudara panel kita yang kedua di atas isi yang padat. Soalan seterusnya saya akan ajukan kepada panel kita yang ketiga, iaitu saudari Nur Atikah. Soalan pertama ialah, apakah sumber-sumber ilmu menurut Islam? Soalan kedua pula ialah, Rasulullah SAW pernah bersabda, artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Hadis tersebut jelas menerangkan bahawa menuntut ilmu merupakan satu kewajipan bagi setiap insan yang beragama Islam. Tidak kira pangkat, usia maupun harta. Namun, pada pendapat saudari, apakah kelebihan atau keistimewaan orang yang berilmu? Silakan. Baiklah, terima kasih Tuan Moderator atas soalan. Secara ringkasnya, terdapat 4 sumber ilmu iaitu wahyu, akal, indera dan intuisi. Wahyu merupakan perintah atau kata-kata Allah yang disampaikan kepada para rasulnya sebagai petunjuk. Wahyu ini disampaikan melalui perantaraan Malaikat Jibril dan seterusnya disampaikan kepada umat Islam melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya adalah akal. Kita semua sedia maklum bahawa setiap manusia dikurniakan akal oleh Allah SWT untuk digunakan dalam melihat dan menilai sendiri kebesarannya. Secara amnya, akal merupakan sumber ilmu yang memiliki kemampuan terbatas dan tidak bersifat mutlak. Oleh itu, setiap manusia sewajarnya memanfaatkan sumber ilmu agar tidak terjerumus dalam kejahilan maupun fitnah akhir zaman yang berleluasa pada saat ini. Antara sumber ilmu yang lain adalah indera. Indera merupakan pengalaman oleh panca indera maupun deria. Indera juga adalah pengetahuan melalui kelima-lima panca indera iaitu mata, hidung, rasa, telinga dan lidah yang digunakan untuk melihat, menghidu, merasa maupun mendengar. Sebagai contoh, kita makan buah. Buah tu warna oranye. Rasa dia masam, bau dia manis. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahawa buah itu adalah buah oranye. Menurut Imam Al-Ghazali, ilmu melalui indera adalah usaha untuk mendapatkan gambaran atau memerhati hakikat sesuatu benda. Seterusnya, sumber ilmu yang keempat adalah intuisi yang merupakan naluri, ilham atau bisikan hati. Intuisi adalah daya atau kemampuan mengetahui atau berusaha memahami sesuatu yang hadir melalui bisikan hati atau gerak hati. Ia juga dikenali sebagai diri keenam yang diperoleh melalui penghayatan secara langsung. Saya serahkan kembali kepada Tuan Moderator. Pendapat saya, antara kelebihan orang yang berilmu adalah Allah akan mempermudahkan baginya jalan ke syurga. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud barang siapa menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Di sini jelas termaktub bahawa dengan ilmu, ia akan menjaga kita daripada melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah SWT. Ilmu syariah membuatkan kita lebih mengetahui kehidupan yang diredai oleh Allah SWT. Hal ini kerana kehidupan di dunia adalah sementara sahaja, kerana kehidupan yang kekal abadi adalah akhirat. Dari sudut perspektif yang lain, ilmu adalah satu-satunya perkara yang tidak dapat diambil oleh orang lain, kerana ilmu itu perlu dituntut dan diamalkan oleh penuntut ilmu itu sendiri. Berbeza dengan harta seperti wang atau pangkat. Itu semua memerlukan kita untuk menjaganya. Misalnya, pangkat. Bila-bila masa sahaja kita akan hilang jawatan tu. Mungkin hari ni kita kaya. Esok lusa, kita tak tahu lagi rezeki kita macam mana. Tapi ilmu ni hanya akan hilang dengan cara kematian. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahawa Allah SWT tidak akan mencabut ilmu daripada manusia yang dianugerahkannya, tapi ilmu itu akan pergi dengan perginya orang-orang yang berilmu itu. Seterusnya, antara kelebihan yang lain ialah orang berilmu dilihat mempunyai ramai kawan. Dalam pada itu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, para hartawan mempunyai ramai musuh sama ada dikenali atau tidak. Sedangkan orang yang berilmu mempunyai ramai kawan yang mampu bersama-sama membimbing dan mendampingi kita dalam mendepani kehidupan yang penuh dengan cabaran dalam menuju ke jalan Allah. Selain itu, orang yang berilmu sentiasa dijadikan rujukan. Allah SWT berfirman, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui sesuatu. Di sini saya dapat simpulkan bahawa tanpa ilmu yang mantap, kita pasti akan tersungkur. Oleh itu, kita perlu mengambil pendekatan dalam mendidik diri kita supaya terus menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang bermaksud tuntutlah ilmu dari buai hingga liang lahat. Hakikatnya, walaupun kita sudah berjaya, mempunyai pangkat dan harta yang mewah, tapi kita masih tidak dapat terlepas daripada kewajipan menuntut ilmu. Janganlah kita menjadi alpa dengan menganggap
Menuntut ilmu itu hanya sehingga menara gading sahaja. Maka dengan itu, teruslah menuntut ilmu sehingga malaikat maut datang menjemput kita. Baiklah, terima kasih kepada saudari panel kita yang ketiga. Kesimpulannya, ilmu merupakan sesuatu yang sangat penting bagi manusia. Ia menjadi sarana yang membantu manusia untuk mencapai tujuan hidup. Namun, ilmu dalam perkembangan dan penerapannya tidak hanya menjadi berkah dan penyelamat bagi manusia, tetapi bisa juga menjadi bencana. Contohnya, teknologi pembuatan bom atom yang awalnya bisa dimanfaatkan sebagai sumber tenaga bagi keselamatan manusia, namun pada akhirnya juga bisa menimbulkan malapetaka. Sekian, terima kasih.